Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya Fidaus Rashidis. Kita mulakan edisi Rabu 8 April dengan perkembangan ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka Dr. Anwar Rapai menafikan dakwaan mengatakan beliau mengawal dana pertukaran bantuan makanan untuk 5 kawasan Dun di Sibu seperti yang dilaporkan Sarawak Report. Beliau yang juga Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi berkata, semua dana disalurkan kepada akaun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian. Jelasnya segala tempahan barangan, pemilihan pembekal dan jenis makanan adalah ditentukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana. Beliau juga menafikan laporan yang sama menyatakan hanya kawasan kerusi Gabungan Parti Sarawak GPS sahaja yang diberi bantuan. Tegasnya setakat ini masing-masingnya lebih 100 buah keluarga penduduk di kawasan Dun Dudong, Bukit Asik dan Palawan yang memohon bantuan mula menerima bantuan masing-masing. So please lah, people are working, we are not politicking here. Sarawak report is actually totally not true. What has written here? Please quote me. Sarawak report is telling lies in their report. Enough of telling lies. People are hungry. Okay? We stop of doing all this thing. Mengulas lanjut, Dr. Anwar memberitahu sistem digunakan sedia ada terbuka kepada semua penduduk di daerah Sibu kerana semua yang memberikan bantuan boleh memohon melalui nombor aplikasi WhatsApp yang disediakan. Beliau yang bercakap di sidang media di Pejabat Residen Sibu menjamin bekalan bantuan yang disediakan adalah mencukupi kerana bekalan makanan sedang dihantar secara berperingkat ke 5 pusat agihan makanan di daerah Sibu. For those who in need, we will help out. The WhatsApp, we will help out. But if we were to distribute it door by door, there might be people who doesn't need it. And people who really need it might miss. That's why we use this system. Dalam pada itu, beliau turut menyeru mereka yang masih mempunyai bekalan makanan untuk tidak memohon bantuan dahulu. Ini katanya penting agar mereka yang terputus bekalan makanan terlebih dahulu kerana penghantaran adalah berasaskan sistem pemohon awal akan mendapat bekalan terlebih dahulu. Operasi sanitasi awam dilaksanakan secara berterusan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri di tempat-tempat awam di bahagian Miri, termasuklah rumah-rumah ibadat. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, operasi sanitasi itu bagi memastikan rumah ibadat selamat sebelum dibuka kepada orang awam sebaik tempoh Perintah Kawalan PKP tamat. Sehubungan itu, Datuk Sebastian Ting menyeru semua masyarakat untuk patuh terhadap PKP dan sentiasa berada di rumah. And this is very important. Our children, obviously, we must think of them, not only ourselves. So, wherever possible, don't come out, stay at home. Together, we go through this. Each and every one of us plays a very important part. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa operasi sanitasi awam tempat ibadat Miri di Gereja Saint Dominic and Rosary, Taman Tunku Miri. Operasi sanitasi juga telah dilaksanakan Gereja Saint Dominic and Rosary, Taman Tunku dan seterusnya. 9 lagi gereja akan disanitasi secara berperingkat-peringkat di Miri. Sebenarnya kita untuk buat pembersihan sanitasi ini untuk supaya penduduk sekitar Miri, keluarga kita juga, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita daripada luar Miri merasa yakin selamat berada di Miri. Sementara itu di Marudi, operasi serupa turut dijalankan semalam di beberapa rumah ibadat iaitu Gereja Good Shepherd dan Gereja Roman Katolik St. Basil, Rumah Gudang Pejabat Daerah Marudi dan Pejabat Daerah Marudi pada Isnin lepas. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mengambil pelbagai inisiatif bagi membendung wabak COVID-19 di kawasan seliannya. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Redwan berkata, inisiatif itu termasuk operasi sanitasi dan nyakuman di kawasan tumpuan awam seperti rumah ibadat, pusat penjajah dan perhentian bas. Jelasnya, sejak 28 Mac lepas hingga semalam, DBKU dengan kerjasama pihak bomba dan Jabatan Kesihatan telah menjalankan operasi sanitasi di 44 buah lokasi di kawasan pentadbiran DBKU. Setakat ini, DBKU menyasarkan sebanyak 52 kawasan awam yang dikenal pasti untuk operasi sanitasi dan nyakuman. The way we handle things is not, kita bukan saja look at the
red zone, tetapi those high risk area yang banyak jadi tumpuan orang awam. Dato' Junaidi menyatakan demikian semasa cerita Pagi Sarawak langsung dalam slot Selamat Pagi Malaysia SPM. Beliau juga menggalakkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan zon merah untuk meningkatkan tahap kebersihan diri ketika berada di luar kawasan rumah selain menjalankan kerja nyakuman di kediaman masing-masing. Selepas kawasan Long Lidem, Long Kajang, Long Abid dan Long Tanyit, kawasan penempatan Penan di Lusong Laku merupakan destinasi terakhir penghantaran bekalan makanan atau food basket Dun Murum bagi zon Linau. Menggunakan 4 buah kenderaan pacuan 4 roda, rombongan Adun Murum Kennedy Cupai Ugon bergerak dari Long Malim Kenyah tergulang ke Lusong Laku yang jaraknya kurang 40 km. Wartawan Nasaruddin Stanley Kujat ada laporannya. Perjalanan ke destinasi yang dituju sememangnya mencabar dan mengambil masa lebih 3 jam melalui jalan balak sebelum sampai ke Lusong Laku. Dan saya merasa sangat lega kerana pada hari ini kita telah berjaya menghantar bekalan makanan kepada setiap rakyat kita di kawasan pedalaman, terutamanya di kawasan Linau ini. Walaupun kita mengharungi perjalanan yang cukup mencabar, dari semalam kita telah berjaya menghantar ke semua kampung-kampung di kawasan Linau ini. Bekalan makanan untuk penduduk 75 pintu rumah panjang Lusong Laku diserahkan kepada Ketua Kaum Penang Lusong Laku, Tinggang Jati. Ini bagi membantu mereka yang mempunyai kesukaran untuk mendapatkan bekalan asas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Memang pun kita tahu seluruh Malaysia ini diberi bantuan seperti ini, dan itu yang kita sangat harapkan supaya ada tindakan dan ada bantuan seperti ini untuk membantu kita, sebab kita tahu selama perintah ini memang kita ada kekurangan lah, sebab tidak ada kantin, sebab tidak ada jalan kita nak keluar nak beli macam biasa. Kalau tidak membawa belanja seperti ini, pergi mana nak kami keluar untuk membeli belanja? Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Misi penghantaran food basket Dun Murum bermula pada 30 Mac lalu dan berakhir di Lusong Laku ini akhirnya berjaya diselesaikan hasil bantuan pelbagai pihak. Sehingga ke kawasan sejauh Lusong Laku ini, bantuan bekalan makanan food basket Dun N66 Murum tetap dilakukan. Ini merupakan hari yang terakhir untuk penghantaran bekalan makanan ke seluruh kawasan Linau. Laporan Nasaruddin Stanley Kujat dari Lusong Laku untuk Berita RTM. Seterusnya, penghantaran bekalan makanan kepada penduduk di pedalaman Batang Air di Lubuk Antu berjalan lancar dengan menggunakan 2 buah helikopter semalam. Menurut Setiausaha Sulit kepada Menteri Muda, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Jack Meridan, perkhidmatan helikopter digunakan untuk kawasan yang jauh dan sukar diakses menggunakan jalan darat. Ini termasuklah kawasan di Ulu Lemanang dan di Ulu Engkari. Jelasnya penghantaran bantuan makanan melibatkan 14 penerbangan ulang-alik yang berlepas dari pusat pengagihan makanan di Kompleks Sukan Lubuk Antu. Selain menggunakan pengangkutan udara, penghantaran bekalan makanan juga turut menggunakan pengangkutan darat. Menurut Jack, selain bantuan bekalan makanan yang diberikan melalui peruntukan kerajaan negeri, penduduk di Dun Batang Air turut menerima bantuan daripada Menteri Muda, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Malcolm Musin Lamoh. Bantuan tersebut telah mula diagihkan sejak 1 April lepas. Sarawak Energy Berhad turut memberi sumbangan kepada penduduk dari 28 rumah panjang di skim penempatan semula Batang Air melalui program tanggungjawab sosial mereka. Untuk rekod, Dun Batang Air mempunyai 3,978 ketua isi rumah. Stadium mini di Bandar Simanggang telah dijadikan pusat penempatan sementara gelandangan. Dikenalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Seri Aman yang bertujuan untuk mencegah penularan wabak COVID-19 di bandar tersebut. Pegawai dari Unit Penguatkuasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Seri Aman, Muhammad Nazri Sakawi, ketika dihubungi memberitahu seramai 12 orang gelandangan akan ditempatkan di pusat itu bermula semalam.
Dari jumlah tersebut, 3 merupakan individu yang bekerja di Bandar Semanggang yang kehabisan wang serta tidak dapat balik ke kampung semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa 18 Mac lepas. Kesemua mereka akan disediakan makanan 3 kali sehari, kit penjagaan kebersihan dan tilam sepanjang tempoh PKP. Pihak JKM juga akan terus mencari individu gelandangan yang masih belum dikenal pasti melalui kerjasama polis dan orang awam. Jabatan itu juga sedia membantu mana-mana individu yang terjejas akibat PKP dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan makanan dan tempat tinggal sementara. Individu terbabit boleh pergi ke pejabat JKM di Taman Seri atau menghubungi mereka di talian 083 321 730 untuk tindakan lanjut. Setakat semalam, operasi mencari dan menyelamat SAR, seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Asajaya Ahad lepas, belum dijumpai. Laporan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM menyatakan pencarian meliputi kawasan seluas 30 batu nautika persegi. Operasi semalam melibatkan lebih kurang 30 anggota menggunakan 8 buah bot dari jabatan dan agensi terlibat termasuk APMM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Rela dan penduduk kampung. Pencarian akan disambung semula pada pukul 8 pagi ini. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Firdaus Rashidis, salam hormat dan jumpa lagi.